kuliah kita dalam punya usia dan Islam. Yang sekarang kita sedang mencaburkan satu sikap dan pendirian terhadap manusia. Ya. Jadi kita ada bicara dan sedikit daripada tajuk ini. Kita ulang sekali lepas dulu. Manusia adalah makhluk Allah. Yang dijadikan sehidup kejadian dan dilengkapkan dengan akal fikiran. Ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menjalankan tugas sebagai khalifah, yakni tugas membina dan memakmurkan bumi Allah SWT menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk menegakkan keadilan, keamanan, kesejahteraan, kebaikan dan sebagainya, mencegah dari berlaku kerosakan, kekejian, kebinasaan terhadap ciptaan Allah SWT. Firman Allah, Inna a'radna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardhi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah bentangkan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganam untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula melakukan perkara yang tidak patut dikerjakan. Zaluman jahula, zalim dan jahil. Jadi itu yang kita sebut pada kuliah yang lalu. Masuk sedikit, dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia untuk beribadat kepadanya. Kerana itu manusia hendaklah mematuhi Allah dan sentiasa takut dan mengingatinya setiap masa. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bermaksud, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Yes. Jadi tuan-tuan, ayat ini pun dah biasa menolak. Segala jenis ustaz dalam dunia ni, itulah ayat penting bagi dia. Dia kata Allah tak jadikan kita melainkan untuk beribadah kepadanya. Cuma cara ustaz tu ngabur pada kita supaya kita ni jadi orang yang beribadah tu lain-lain caranya, ikut skill masing-masing. Ustaz pun dia kena ada skill juga. Tak berskill ni kerap tak jadinya. Jadi tuan-tuan, kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, selain daripada tugas memajukan, memakmurkan, memodernkan muka bumi ini mengikut syariat Allah, selain daripada itu, tugas khalifah ini ialah mengabdikan diri. Walaupun bertugas untuk memodernkan bumi, melaksanakan tugas itu perlu menjadi suatu ibadah, perlu menjadi suatu pengabdian. Ya. Jadi tuan-tuan, bila Allah pesan dalam Quran, Allah kata, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri. Kalau kita reversekan maknanya, reversekan makna ayat yang Allah sebut itu, reverse jadi macam mana? Yang asal Allah kata, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri. Itu ayat dia.
Reverse kan macam mana? Kalau kita tak mau abdikan diri, lebih baik Allah jangan cipta. Itu senang. Ertinya orang-orang yang hidup tak nak mengabdikan diri itu hampir laku. Pasal patut demo. Tak payah Allah cipta pun tak apa, menyemak je terbuka. Udahlah menyemak demo pula yang banyak kaya dia tak tahu. Kita juga yang susah payah doa supaya hajat tak juga jadi-jadi sampai yang tahap dibutuh homo lah tu semua. Tak juga kaya-kaya. Pasal tu homo yang tak pun tak kaya. Macam orang kaya. Jadi tuan-tuan ini masalah. Ya. Jadi kalau kita tidak mengabdikan diri, lebih baik Allah jangan cipta. Tapi sudah tercipta pun, tapi tak mengabdikan diri, kira hampir dah tu. Isi semua dah tak ada, apa manis ayo dah tak ada, hampir dia. Jadi hampir ni buang mana, tak apa. Jadi mana begitu. Jadi kita jangan jadi hampir. Maknanya janganlah jadi orang yang tidak mengabdikan diri, sedangkan kita dicipta oleh Allah untuk mengabdikan diri. Baik. Kadang-kadang kita dengar cakap, kadang-kadang itu sebenarnya selalu dua. Jangan campur adukkan dia kata politik dengan agama. Pasal dengar kata. Ada kata orang bodoh. Selalu bodoh memang itu gayanya selalu. Ya. Ini. Jangan campur aduk antara sukan dengan agama orang. Nampak guna bodoh. Sebab apa demo bodoh? Sebab demo ni sekular. Orang yang berpahaman sekular, dia telah memisahkan di antara bidang-bidang kehidupan dengan agama. Kalau nak cerita pasal agama, pergi ke masjid, pergi ke surau. Kalau nak beramal pun dia kata masjid dah lambat-lambat, banyak masjid dah hekon, surau pun dah hekon, kapet ada, kipet ada, apa nak lagi, pergi dia, orang macam situ tak pun. Mereka ini beranggapan, ya, ibadah kepada Allah itu hanyalah di masjid dan di surau. Ya, ini. Sebab itu puak-puak ini suka menjadikan Islam itu hanyalah sebagai peresmi majlis. Bila nak start majlis baca doa. Lepas itu huru-hara pun tak apa. Jadi puak-puak. Kenapa begitu? Sebab nampakkan Islam. Orang juga tuan-tuan, kadang-kadang kita tu termasuk geram juga. Bila kita geram dia suka. Saya pernah cerita dulu kan. Masuk mesyuarat ganti PTA, pergi mesyuarat tengok dia punya ada program. Ini daerah punya program ni. Daerah saya dulu orang belajar tu dia pun nama Perak Tengah. Gitulah. Ada program berkayak daripada situ sampai Pasir Salak. Jadi ending Pasir Salak di daerah Raja tu. Nak sambut ni majlis ni video gini, tengok kita program hari ini ya. Yang mengurusikan mesyuarat tu EDO. Oh, sekolah-kolah dia bagi cadangan begitu gini ya. Yang cantik cadangan apa? Kita nak kena cari lembu, sembelih lembu. Sembelih lembu untuk jamu lah. Pasal nanti dia ramai-ramai, pasal berkaya tu pengunjung untuk di situ. Jadi dia nak naik ke orang nak nyambut demo ni. Ada persembahan-persembahan kebudayaan dan sebagainya. Jadi tak ada ramai orang sembelih lembu. Bangunlah seorang Melayu yang sangat prihatin. Dia kata kita nak sembelih lembu ni, kita kena mikirkan orang Hindu. Kalau ada peserta Hindu atau terlibat dengan orang Hindu dia sensitif dengan lembu. Jangan sembelih kita kena mikir orang tu. Oh, saya kata prihatin sungguh ramai. Bagus ni. Tak boleh. Sampai satu tahap, sampai satu perkara tu, dia ada perkara tu, iaitu orang pejabat agama ni punya kerja baca doa. Baca doa pejabat agama. Jadi kebetulan ya, saya punya bos tak boleh datang, saya ingin ganti. Sampai kita baca doa, saya pergi ke toilet. Biasa tu kan, orang penyakit tu boleh tak bila saya balik, sudah lepas cerita bagi doa, terlepas itu doa, tak apalah. Bila dah habis mesyuarat, dia round table, seorang-seorang ditanya sampai apa saja. Dia kata, macam Ustaz Edo tu memang kena saya tu. Dia kena tu banyak hair, dia kena.
Jadi okey. Jadi saya pun kata begini. Saya kata kadang-kadang kita prihatin bukan Melayu lebih je. Sebenarnya ada kawan kita tu punya prihatin, dia kata jaga orang Hindu ni sampai nak sembelih lembu kena tengok orang Hindu dia kata. Punya jaga agama Hindu. Tapi agama sendiri kita biasa tak jaga. Kemungkaran kemaksiatan kita buat langsung macam je. Jadi kalau program bila ada tarian-tarian kebudayaan begitu begini, saya kata dah campur itu, jadi saya cadangkan orang tak boleh kecil saja. Senyap terus dia bersuara juga. Senyap terus dia bersuara. Ketua-ketua pejabat yang ada di mengajar, senyap semua. Bersesuai. Kita cadangkan dosa buat. Seperti doa. Memang cancel doa tu kan. Cancel confirm. Sebab dia pun gunakan Islam untuk benda macam itu je. Benda kemungkaran ke apa ke, dia pun tak kira. Orang Melayu dia tu kena. Kita pandai je telinga. Orang Melayu tu pandai je telinga. Jadi kena sound sikit. Kau boleh cerita orang yang tengok orang ke mamak dia masuk dia. Sebelumnya dah berikan yang itu. Itu pada dalam sebab dia kena orang saya EU. Nama sepupu dunia ni. Jadi itu dari anda. Bukan apa dunia. Islam jangan buat begitu. Islam saya pernah sebut. Kalau kita buat carta pai ni satu carta yang bulat. Siapa yang belajar dia belajar carta pai bulat. Dia bahagi macam kita potong kek hari-hari tu. Okay. Berapa persen keluarga, berapa persen masyarakat, ini persen sukan, ini persen ekonomi, ini adalah aktiviti hobi ke apa. Dalam belahan kek tu jangan ada buat satu sudut ini agama. Jangan. Kalau ada satu sudut ini agama, itu carta orang sekular. Okay. Dia mau tulis semua benda tu agama tak ada dalam tu. Dia okey. Pasal agama tu dia bulat semua. Itu agama. Apa maksudnya? Semua benda itu berada dalam bulatan. Yang bulatan ini adalah agama. Artinya setiap bidang kehidupan ini tak ada yang terkeluar daripada bulatan itu. Maknanya tidak ada satu aktiviti kehidupan yang terkeluar daripada batas-batas agama. Agama tak ada, tak payah tulis. Pasal yang bulat itu agama. Okay. Itu maksud dia. Kalau ada satu sudut agama, tak betul. Sekular. Dia memisahkan agama dengan yang lain. Dia faham tak? Jadi dengan di sini kita kena faham bahawa hidup kita itu, pengabdian kita kepada Allah ini bukan bersudut, tak ada. Di keseluruhan. Ya. Itu. Jadi mana itu maksud dia. Jadi bila keseluruhan itu maknanya apa? Kalau kita ada sudut, ini kerjaya. Kerjaya mesti duduk dalam Islam. Ini sukan mesti duduk dalam Islam. Ini ekonomi tak bisa duduk dalam Islam. Ini kekeluargaan mesti duduk dalam Islam. Kemasyarakatan dan sebagainya, semua aktiviti mesti duduk dalam Islam. Itu baru boleh dinamakan orang itu mengabdikan diri kepada Allah. Ya. Ini. Jadi tuan-tuan, pengabdian kita kepada Allah ini sebenarnya dalam setiap sudut. Ya. Dan saya pernah sikit. Ada satu hadis yang menyebut, dia kata anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa benda itu? Itu adalah satu hadis jawaban Nabi kepada Jibril. Bila Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni 'anil ihsan. Jibril tanya Nabi, cerita aku. Dia kata ihsan itu apa? Itu Nabi jawab. Ya, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi kata ihsan itu an ta'budallaha, sekiranya kau mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah ini muhaddisin banyak memberikan tafsir, dia kata solat. Jadi maknanya di sekiranya kamu solat ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu solat itu kamu nampak Allah.
Wa illa takun